Sudah dipukal, bau di lembah, sayangnya terlepas di jala. Madah diungkap dan dipersembah. Dengan bismillah, saya bermula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahaskan berkenaan dengan adakah perubahan harga petroleum dan sumber-sumber alternatif akan mempengaruhi ekonomi khususnya di negara kita iaitu Malaysia. Sebelum kami memulakan pembentangan ini, jom sama-sama kita melihat satu tayangan video. Ayo saksikan. Ekonomi Malaysia sejak tahun 1970 telah mengalami pasang surut beberapa kali disebabkan oleh pelbagai faktor yang sebahagian besarnya berpunca daripada faktor luaran memandangkan polisi keterbukaan ekonomi Malaysia. Malaysia pertama kali mengalami krisis ekonomi pada tahun 1973 berikutan kenaikan harga minyak yang lebih dikenali sebagai kejutan minyak pertama akibat peperangan antara Mesir dan Israel. Namun, krisis ekonomi yang paling diingati dalam sejarah Malaysia dan juga ASEAN adalah pada tahun 1997 dan 1998. Pasti ramai yang tahu bahawa Malaysia antara negara yang telah berjaya dalam menangani krisis hebat ini. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan kami perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pagi-pagi muka berseri, tercium bau bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nama saya Norzeti Fatimah Miti Zaharin dari kelas BMA. Saya dari kumpulan 5. Saya Ahmad Hamidi bin Muhammad Zain, kelas BMA. Nama saya Muhammad Fauzan bin Zulkarnain, saya dari kelas BMA. Hari ini saya akan membuat persembahan untuk subjek JISC 1082. Okey, untuk tajuk yang diberikan kepada kumpulan kami adalah perubahan harga petroleum dan sumber-sumber alternatif yang mempengaruhi kedudukan ekonomi negara Malaysia. Jadi itu tajuk yang diberikan kepada kami lah, perubahan harga petroleum dan sumber-sumber alternatif untuk ekonomi Malaysia. Okey, kita lihat dulu pengenalan untuk tajuk kami ni. Kita lihat apa itu petroleum. Okey, petroleum ni secara ringkasnya ianya merupakan sejenis cecair pekat hitam yang dijumpai di dalam tanah. Jadi itu adalah definisi lah petroleum tu. Okey, petroleum ni juga merupakan sumber asli hidrokarbon. Maknanya petrol ni merupakan sumber bahan asli lah. Ianya tenaga yang tak boleh diperbaharui lah. Okey, kita lihat lagi apa itu ciri-ciri dia. Ianya terbentuk berjuta-juta tahun dahulu daripada hidupan laut yang mati. Okey, kemudian tertimbus oleh lumpur dan pasir. Tu macam mana petroleum itu wujud. Okey, terdiri daripada campuran hidrokarbon yang kompleks yang boleh diasingkan kepada pecahan berlainan melalui kaedah penyulingan berperingkat kerana setiap pecahan mempunyai takat didih yang berlainan. Maknanya petroleum ni dia disuling beberapa peringkat lah. Dia ada banyak peringkat lah, disebabkan dia dipecahkan kepada beberapa takat didih yang berlainan. Okey, seterusnya kita lihat kegunaan petroleum ni. Okey, apa kegunaan petroleum ni, untuk apa kita guna dia dalam kehidupan seharian kita. Okey, petroleum ni sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan kenderaan. Maknanya petroleum ni digunakan untuk kenderaan lah, untuk kereta, motor, bah, semua lah petrol, minyak petrol tu. Setelah itu ianya menjadi bahan bakar
dan pelincir. Maknanya dia digunakan untuk bahan bakar dan juga pelincir. Petroleum juga turut digunakan dalam pelbagai industri seperti pembuatan pelarut baja serta racun, perosak, sabun dan deterjen, pewangi, plastik, bahan letupan dan lain-lain. Maknanya banyaklah kegunaan petroleum ni. Untuk sabun pun kita guna dia, sabun wangi, minyak wangi, plastik, bahan letupan. Untuk peperangan kita guna juga petroleum ni. Banyak fungsi petroleum ni sebenarnya untuk kita. Okay, slide. Seterusnya faktor perubahan harga petroleum. Kita lihat mengapa petroleum ni berubah harga. Okey, kerana kita lihat disebabkan dasar negara OPEC. Okey, OPEC ni atau nama panjangnya Organization of the Petroleum Exporting Countries. Ianya memegang jawatan penting sebagai sebuah medium yang mempengaruhi jumlah bekalan dalam perdagangan minyak dunia. Okey, tu OPEC. Persidangan OPEC dan komen-komen yang dikeluarkan oleh pihak atasan menjadi faktor yang boleh mencetuskan perubahan harga minyak. Okey, perubahan harga minyak disebabkan persidangan OPEC lah dan komen-komen yang dikeluarkan oleh pihak atasan. Yang seterusnya, perubahan kapasiti pengeluaran setiap negara adalah disebabkan konflik geopolitik yang kadang-kadang muncul sekaligus menjadi faktor-faktor yang bermain dalam perbentukan trend harga minyak dunia. Maknanya harga minyak ni ianya disebabkan kapasiti pengeluaran setiap negara. Pengeluaran minyak oleh setiap negara disebabkan konflik geopolitik, sama ada peperangan dan sebagainya lah. Harga minyak tu akan naik ataupun turun. Okay. Seterusnya kita lihat penurunan kadar nilai mata wang Amerika Syarikat, mata wang dolar lah. Menurut Teguh Sihono 2011, krisis kewangan yang berlaku di Amerika Syarikat menyebabkan harga saham global jatuh serta melemahkan kadar mata wang Amerika Syarikat. Seterusnya, pembelian minyak dikaitkan dengan penggunaan mata wang Amerika Syarikat. Ini bermakna sekiranya terdapat sebarang penurunan mata wang negara tersebut, pastinya ia akan menjejaskan sebuah keuntungan yang bakal diterima oleh negara pengeluar minyak. Maknanya yang jelas kat situ, kalau harga mata wang kita turun, ia akan menjejaskan sebuah keuntungan yang diterima oleh negara pengeluar minyak lah. Okey, seterusnya kita teruskan lagi dengan syarikat minyak pula. Okey, pada masa ini bekalan minyak dunia adalah kira-kira 1 hingga 2 juta tong lebih besar berbanding permintaannya. Maka kelebihan itu harus disimpan di satu tempat. Peruntukan minyak ke simpanan ini sering disebut dengan istilah inventory. Ia maknanya permintaan tu lebih tinggi daripada apa stok yang ada. Okey, maka ada pihak yang menyimpan minyak tu di satu tempat lah. Okey, seterusnya ianya dapat memperoleh manfaat dari turunnya harga minyak dunia ini. Sudah jelas, kumpulan berpendapatan menengah ke bawah, baik negara maupun individu. Seterusnya, sementara yang dirugikan adalah negara-negara yang menghasilkan minyak seperti Venezuela, Iran, Nigeria, Ecuador, Brazil dan Rusia. Ini adalah negara-negara pengeluaran minyak yang besar lah di dunia. Negara-negara teluk sepertinya akan melabur sedikit wang mereka ke beberapa negara
di dunia dan mungkin juga akan memotong bantuan untuk beberapa negara seperti Mesir. Seterusnya, semakin tinggi jumlah inventory, semakin besar pula kemungkinan harga minyak dunia akan jatuh gara-gara minyak yang tidak muat di inventory jadi melimpah ke pasaran. Tu serba sedikit mengenai syarikat minyak lah. Lihat. Okey. Seterusnya kita lihat pula faktor perubahan harga petroleum. Ni yang lebih terperinci lah. Okey. Kita lihat yang pertama sekali, permintaan minyak yang begitu tinggi dari negara China dan juga India. Okey. Seterusnya, keadaan politik yang tidak stabil di rantau Asia. Sebenarnya di rantau Asia ni, politik yang tak stabil menyebabkan perubahan harga minyak petroleum lah. Okey. Seterusnya, faktor yang ketiga ialah perubahan ekonomi. Kadar pertumbuhan ekonomi global boleh mempengaruhi permintaan minyak. Ekonomi yang berkembang pesat mungkin memerlukan lebih banyak tenaga yang dapat meningkatkan permintaan minyak. Seterusnya, akibat konflik yang berlaku di negara-negara Timur Tengah, produksi petroleum yang maksimum tidak dicapai. Okey, konflik, peperangan dan sebagainya yang berlaku di negara-negara Timur Tengah menyebabkan pengeluaran petroleum tu tak dapat dihasilkan dengan banyak lah. Kita lihat pula kepada kesan perubahan harga petroleum terhadap ekonomi negara. Pertama, kita lihat pada sudut negatif terlebih dahulu. Kesan negatif yang pertama ialah akan berlakunya peningkatan harga barang. Sebagai contoh, bahan makanan sama ada dalam bentuk mentah ataupun makanan dalam bentuk separuh proses ataupun makanan yang telah siap diproses perlu diangkut daripada tempat pengeluaran atau pemprosesan kepada tempat pemasaran. Seterusnya, kenaikan kos pengangkutan dan kos pemprosesan akan menaikkan harga barang akhir yang diangkut. Pihak pengilang juga akan menaikkan harga barangan kepada para peniaga. Semestinya apabila kilang menaikkan harga disebabkan perubahan harga petroleum, maka semestinya juga peniaga-peniaga kecil ataupun maupun peniaga-peniaga besar akan juga menaikkan harga barangan tersebut. Hal ini disebabkan untuk mengelakkan kerugian dan untuk mendapatkan sedikit sebanyak keuntungan daripada jual beli tersebut. Apabila peniaga-peniaga mengekalkan harga asal sedangkan pengilang-pengilang telah menaikkan harga barangan tersebut, maka peniaga-peniaga ini akan rugi ataupun tidak akan mendapat untung langsung. Maka peniaga-peniaga ini hanya mendapat penat sahaja, tetapi untung untuk berbelanja kepada anak-anak tidak dapat langsung. Sebagai contoh, kita boleh lihat contohnya barangan runcit seperti gula, tepung, beras dan barangan basah seperti ayam, ikan dan sebagainya adalah merupakan keperluan asas kepada kehidupan rakyat kita. Jika harga gula, harga ayam naik, maka peniaga-peniaga kecil pun terpaksa menaikkan harga dan pembeli pun akan terjejas dengan kenaikan harga barangan ini. Maka pembeli akan terpaksa berjimat, kadang-kadang terpaksa meminimumkan pembelian. Seperti contoh pembelian ayam, ada dalam kalangan rakyat kita hanya makan ayam sekali sahaja seminggu disebabkan peningkatan harga ayam tersebut. Maknanya bukan sahaja kilang-kilang terjejas, peniaga pun terjejas dan pembeli juga akan terjejas. Peningkatan harga barangan ini akan membebankan rakyat.
rakyat terpaksa berjimat cemat untuk meneruskan kelangsungan hidup. Yang kedua, akan berlaku apa? Berlaku inflasi. Kuasa pembeli menurun. Sebab apa? Sebab apabila harga barangan naik, maka pembeli-pembeli ini dia terpaksa berjimat cemat, terpaksa meminimumkan pembeliannya, terpaksa mengutamakan keperluan berbanding kehendak. Apakah perbezaan keperluan dengan kehendak? Sebagai contoh, keperluan barangan asas seperti ayam, telur, beras dan sebagainya. Adapun kehendak ini semata-mata untuk bermewah, seperti kita makan di kedai-kedai yang mahal, seperti KFC, McDonald. Itu adalah semata-mata kehendak. Seterusnya, harga barang yang meningkat menyebabkan pendapatan benar-benar penduduk ini akan jatuh. Pendapatan benar yang diterima apabila menurun, golongan berpendapatan tetap maupun pemiutan dan yang menabung di institusi kewangan akan juga mengalami kerugian dari segi kewangan. Selain itu, harga ekspor akan meningkat sehingga lebih mahal dari harga import kerana import banyak mengurangkan ekspor. Seterusnya, keadaan ini telah memburukkan imbangan pembayaran. Peningkatan jumlah import dan pengurangan jumlah ekspor secara tidak langsung akan menjejaskan kadar pertukaran asing. Nilai mata wang dalam negara akan terjatuh sehingga menjejaskan pelaburan asing. Sebagai contoh, kalau kita lihat di negara kita, daging import dan daging tempatan. Harga daging import berbanding harga daging tempatan ini, semestinya harga daging import lebih murah berbanding daging tempatan. Seterusnya, rakyat ini akan membeli daging import berbanding daging tempatan. Untuk apa? Untuk berjimat. Yang ketiga, penurunan pendapatan negara. Hal ini disebabkan berlaku penurunan pendapatan kerajaan daripada hasil cukai, royalti, dividen dan sebagainya yang akan mengurangkan kebolehan berbelanja kerajaan, khususnya berbelanja mengurus. Yang keempat, kerajaan tidak lagi menanggung subsidi bahan api seperti petrol dan diesel. Setiap tahun, kerajaan Malaysia membelanjakan berpuluh bilion ringgit untuk subsidi petrol dan diesel. Contohnya seperti adanya bantuan-bantuan seperti voucher buku dan bantuan persekolahan. Jika harga minyak mentah yang semakin menurun, kerajaan tidak lagi akan dapat menanggung berbilion ringgit subsidi minyak. Kesan daripada tersebut, kerajaan terpaksa meminimumkan pemberian voucher buku ataupun bantuan persekolahan kepada rakyat. Kalau dulu semua pelajar akan mendapat bantuan persekolahan disebabkan apabila berlakunya perubahan harga petroleum, maka pihak kerajaan terpaksa memberi bantuan persekolahan mengikut gaji ibu ayah. Contohnya, kerajaan akan memfokuskan kepada ibu bapa yang berpendapatan 4,000 ke bawah ataupun dikenali sebagai B40. Adapun jika ibu bapa yang berpendapatan seperti M40 ataupun T20, kebiasaan kerajaan tidak bagi bantuan persekolahan disebabkan gaji ini pelajar mampu untuk hidup dengan gaji ibu ayah mereka yang tinggi ini. Yang kelima, kesan negatif kepada pasaran saham, mata wang, tempatan ringgit Malaysia dan sentimen pelaburan secara umumnya. Sebagai contoh, Petronas yang memotong perbelanjaan modal sejumlah 15 hingga 20% yang akan memberi kesan yang besar kepada industri petroleum Malaysia yang melibatkan syarikat perkhidmatan petroleum. Saham-saham syarikat ini berkaitan dengan petroleum juga akan jatuhlah apabila disebabkan kesan penurunan harga minyak. Okey, jom pula kita lihat pada sudut positif apabila berlakunya perubahan harga
petroleum. Bukan sahaja kesan negatif kita ada, tetapi kita juga ada kesan positif. Okey, jom kita lihat. Kesan positif apabila berlakunya perubahan harga adalah penurunan harga petrol dan diesel akan meningkatkan pendapatan boleh guna rakyat Malaysia. Sebagai contoh, mengikut laporan penyiasatan perbelanjaan isi rumah, setiap isi rumah secara puratanya hampir membelanjakan RM216.30 setiap bulan untuk apa? Untuk petrol dan diesel, termasuk minyak pelincir untuk dia servis kereta dia. Contohnya rakyat Malaysia ini dia isi minyak hampir RM200 lebih lah untuk dalam sebulan untuk pergi ke kerja ataupun melancong dan sebagainya. Kalau kita bahagikan dalam seminggu itu, rakyat Malaysia terpaksa berbelanja hampir RM50 untuk seminggu khususnya untuk minyak sahaja. Kalau dalam sebulan maka hampir 200 lah rakyat Malaysia ini berbelanja untuk minyak. Jika harga runcit petrol dan diesel di stesen minyak semakin menurun untuk bulan-bulan yang akan datang, perbelanjaan untuk petrol dan diesel juga sepatutnya akan menurun, dan ini akan menambahkan lebihan wang kepada rakyat Malaysia, dan lebihan wang tersebut boleh disalurkan kepada perbelanjaan yang lain. Sebagai contoh, apabila contohnya bulan ini berlakunya penurunan harga, maka bulan ini rakyat Malaysia terpaksa berbelanja hanya 200 sahaja berbanding bulan lepas. Sebagai contoh, harga minyak yang tinggi, rakyat Malaysia terpaksa mengorbankan duit sebanyak 250 hingga 300 sebulan untuk minyak. Apabila berlakunya penurunan minyak, maka rakyat Malaysia ni dia akan ada lebihan duit. Maka lebihan duit tadi, contohnya RM50 ini, dia boleh bagi belanja kepada anak-anak dia, seperti beli alat tulis kepada anak-anak dia untuk ke sekolah, ataupun beli baju sekolah atau kasut sekolah, ataupun keperluan asas untuk anak dia, contohnya beli baju, seluar dan sebagainya. Kalaulah berlakunya penurunan harga, maka siapa yang akan dapat manfaat ini? Semestinya siapa? Semestinya rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia pun akan suka apabila berlakunya penurunan harga. Rakyat Malaysia akan untung dan dapat menggunakan lebihan wang itu kepada perbelanjaan yang lain. Seterusnya, sumber-sumber alternatif. Terdapat sumber-sumber alternatif seperti tenaga hidroelektrik, tenaga angin, tenaga solar dan tenaga biogeosin. Mari kita lihat tenaga hidroelektrik. Tenaga hidro atau hidroelektrik merujuk kepada pertukaran tenaga daripada pengaliran air kepada tenaga elektrik. Aliran sungai yang deras membolehkan penjanaan tenaga elektrik yang tinggi mampu dihasilkan. Pada tahun 2011, terdapat 50 stesen kuasa mini hidro dengan kapasiti terpasang 200 kW hingga 2.2 MW dengan jumlah keseluruhan sebanyak 38.85 MW. Malaysia mempunyai hampir 20 stesen jana kuasa hidroelektrik yang diselenggara oleh TNB, Sarawak Hydro SDN BHD dan Sabah Electricity SDN BHD. Seterusnya, mari kita lihat tenaga solar. Tenaga solar merupakan tenaga yang bersumberkan cahaya matahari yang dipancarkan ke bumi. Malaysia terletak di garisan khatulistiwa menerima cahaya matahari yang tinggi sepanjang tahun. Menurut Zahra Najihah 2016, contoh penggunaan tenaga solar ialah projek solar photovoltaik berskala besar iaitu LSSVP di Malaysia yang mampu menjana sebanyak 10 juta kilowatt per jam tenaga dalam setahun. Di samping itu, terdapat juga tenaga biogeosim atau biomass. Apa itu tenaga biogeosim? Tenaga biogeosim merupakan tenaga yang terhasil daripada bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan. Ia juga merupakan tenaga yang boleh diperbaharui. Istilah biogeosim atau biomass ini berasal daripada perkataan Inggeris yang digabung iaitu biologi dan mass. Makna asalnya memberi maksud jisim suatu bahan biologi. Dari sudut istilah, biomass sering dirujuk kepada tenaga daripada bahan-bahan tumbuhan.
Untuk pengetahuan semua, pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan tenaga biojisim dengan mengambil kayu kayan sebagai bahan bakar utama untuk mendapatkan tenaga. Namun kini, aktiviti pertanian yang giat dijalankan, hasil hampas daripada sisa pertanian juga boleh digunakan sebagai sumber tenaga biojisim. Infografi ini menunjukkan sumber-sumber tenaga biojisim. Antaranya ialah sisa buangan pepejal, sisa industri, sisa haiwan, sisa tanaman pertanian, sisa kumbahan dan sisa tanaman perhutanan. Seterusnya, mari kita lihat tenaga angin. Apa itu tenaga angin? Tenaga angin merupakan sumber tenaga yang dihasilkan oleh pergerakan udara. Prosesnya melibatkan pemanfaatan tenaga kinetik angin untuk menghasilkan tenaga mekanikal yang kemudian boleh diubah menjadi tenaga elektrik melalui penggunaan generator. Kelebihan-kelebihan tenaga angin. Apa kelebihan-kelebihan tenaga angin ni? Tenaga angin merupakan sumber tenaga bersih. Tenaga angin adalah sumber tenaga bersih yang tidak menghasilkan pencemaran udara atau gas rumah hijau, sekaligus memberikan sumbangan positif terhadap perlindungan alam sekitar. Selain itu, harga stabil. Kos operasi dan pemeliharaan turbin angin yang semakin menurun menjadikannya sumber tenaga dengan harga yang semakin kompetitif dan berpatutan. Terdapat pelbagai usaha yang boleh dilakukan untuk menstabilkan harga tenaga dan ekonomi. Antaranya, kumpulan wang industri elektrik iaitu KWIE. Dana KWIE dihasilkan daripada penjimatan kos bahan api, pembayaran kapasiti dan pemulihan hasil dari Tenaga Nasional Berhad TNB apabila TNB menjana lebih banyak hasil daripada had yang dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia juga merupakan milik rakyat dan sektor perniagaan. Dengan penurunan harga bahan api ini, ia akan menambah lebih banyak dana kepada KWIE apabila kos bahan api jatuh di bawah harga bahan api yang ditanda aras semasa pelarasan tarikh elektrik. Kerajaan Persekutuan dan kementerian yang bertanggungjawab mestilah berhemat dalam penggunaan dana KWIE ini supaya dana ini dapat terus memainkan peranan sebagai penyerap import dalam tarikh elektrik sebagai contohnya seperti untuk tahun 2020 dan 2021 di mana negara kita dilanda pandemik COVID-19 yang mengganggu ekonomi negara. Selain itu, menurut Piara Pakaran S 2020, usaha lain yang dapat dilakukan ialah dana penstabilan harga tenaga. Dana ini dicadangkan untuk ditubuhkan oleh Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia, AWIR. Ketidaktentuan mata wang akan menjadi faktor utama yang memberi kesan kepada bekalan sumber tenaga dengan kos berpatutan. Untuk membantu pengguna menyerap kejutan dalam harga sumber tenaga ini, dana ini dicadangkan untuk diwujudkan. Dana ini bukan satu bentuk subsidi dan dana ini dihasilkan secara automatik dari harga runcit sumber tenaga melalui pemodelan data sejarah harga dan ramalan. Saiz dana adalah berdasarkan keupayaan untuk mengekalkan turun naik harga berdasarkan senario harga terburuk. Di samping itu, kejatuhan harga minyak mentah dan harga masa hadapan bagi arang batu dan gas asli. Malaysia mempunyai manfaat sekiranya harga arang batu dan gas asli dapat mengikut kejatuhan harga minyak mentah. Hal ini dikatakan demikian kerana lebih 50% campuran tenaga untuk elektrik adalah arang batu dan kita membelinya menggunakan dolar Amerika. Kerajaan disarankan untuk meneroka pasaran spot LNG gas asli cecair untuk mengurangkan harga gas asli bagi sektor elektrik dan pembuatan. Ini akan dapat meningkatkan perkembangan ekonomi kita dengan mengurangkan kos untuk menjalankan perniagaan. Kerajaan mesti membangunkan mekanisme yang boleh diguna pakai untuk menyerap peluang ini secepat mungkin. Kesimpulannya, perubahan harga petroleum dan sumber-sumber alternatif dapat memberi implikasi terhadap ekonomi Malaysia.
Oleh itu, kami berharap agar pakar ekonomi negara dan pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap ekonomi negara kita dapat memberi nasihat dan sumbangan yang sewajarnya untuk meningkatkan ekonomi negara sekaligus memajukan negara kita. Ini merupakan senarai rujukan kumpulan kami. Jalan-jalan ke pasar seni, jalan bersama adik angkat. Selesai sudah video ini. Semoga mendapat ilmu yang berkat. Sekian, terima kasih.